Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik makcik Oto Arung, ada pendedahan politik yang sangat-sangat panas oleh Tommy Thomas tentang bukti baru skandal Datuk Seri Najib Tun Razak membunuh Tan Tun Yasharibu. Bermula Februari 2021, Tommy Thomas telah mendedahkan dalam buku memoirnya bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memainkan peranan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting dalam semua skrip pembunuhan Tan Tun Yasharibu di dalam negara Malaysia. Saya ulang dan saya tegaskan pakcik makcik. Menurut Tommy Thomas, beliau telah menemui bukti baru bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, juga merupakan bekas Menteri Keuangan Malaysia, berperanan dalam semua modus operandi penculikan, pembunuhan dan pengeboman Tan Tun Yasharibu menggunakan bom C4 sejak tahun 2006. Pakcik makcik, skandal pembunuhan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ke atas Tan Tun Yasharibu ini sudah mula terbongkar lebih kurang 15 tahun. Disebabkan pembongkaran terbaru oleh Tommy Thomas itu, Datuk Seri Najib Tun Razak tertekan, stres, depression, tidak dapat tidur malam seperti biasa kerana terbayang-bayangkan mayat Tan Tun Yasharibu setiap waktu malam. Ya, benar pakcik makcik. Perkara ini telah diakui oleh peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Shafie Abdullah, yang telah memfailkan notice of demand kepada Tommy Thomas bermula semalam, kerana Datuk Seri Najib Tun Razak cukup terkejut, cukup tertekan, cukup malu apabila Tommy Thomas mendedahkan bukti baru tentang skandal pembunuhan Datuk Seri Najib Tun Razak ke atas Tan Tun Yasharibu. Apakah pendedahan Tommy Thomas ini benar ataupun tidak pakcik makcik? Saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam mengkaji sistem politik negara Malaysia, saya ingin menegaskan pendedahan Tommy Thomas tentang isu Tan Tun Yasharibu ini adalah sangat-sangat benar, 100%. Accurate-nya adalah 100% sangat benar dan sangat sahih. Bagaimana saksi utama kepada kes pembunuhan Tan Tun Yasharibu ini masih hidup di luar negara pakcik makcik. Apakah bukti baru yang telah dibentangkan dan dibongkarkan oleh Tommy Thomas berkaitan dengan skandal pembunuhan Datuk Seri Najib Tun Razak ke atas Tan Tun Yasharibu? Saya meyakin dan percaya pakcik makcik Oto Arung di seluruh dunia maupun dalam Malaysia mahu tahu apakah bukti tersebut. Berdasarkan sumber siasatan daripada Tommy Thomas dan Jabatan Pendakwa Raya Malaysia, beliau telah menghantar dan mengutuskan seorang timbalan pendakwa raya umum Kerajaan Malaysia ke Sydney, Australia untuk bertemu dengan Sirul Azhar. Siapakah Sirul Azhar itu pakcik makcik? Seperti apa yang diketahui oleh ramai rakyat Malaysia dan masyarakat dunia, Sirul Azhar adalah bekas elit polis, bekas polis spy, bekas
Polis Komando Kerajaan Malaysia yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menculik Ang Tan Tuyah, untuk menembak kepala Ang Tan Tuyah, untuk bom sifo Ang Tan Tuyah Sharibu pada tahun 2006 lalu di dalam negara Malaysia. Tujuan Tommy Thomas menghantar Timbalan Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia ke Sydney, Australia adalah untuk mengesahkan Statutory Declaration Azila Hadri yang menyebut nama Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai mastermind pembunuhan Ang Tan Tuyah Sharibu dalam negara Malaysia ini. Siapakah Azila Hadri? Azila Hadri adalah juga merupakan rakan sejawat Sirul Azhar, bekas polis elit, bekas polis komando, bekas polis pengiring keselamatan dan spy yang sering kali mengiringi Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam negara maupun di luar negara. Azila Hadri telah membongkarkan fakta dan kebenaran serta bukti. Beliau telah dibayar RM300 Malaysia, duit raya, oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika Ang Tan Tuyah Sharibu dibunuh dan dibom sifo dalam negara Malaysia. Azila Hadri membongkarkan bukti-bukti pembunuhan Ang Tan Tuyah Sharibu oleh Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengarahkan Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk menangkap, untuk menculik, untuk tembak kepala Ang Tan Tuyah dan bom sifo Ang Tan Tuyah Sharibu yang mana 2006 yang lalu ketika itu Ang Tan Tuyah mengandung dan anak itu dikatakan anak bosku Najib. Maka disebabkan Azila Hadri membuat pendedahan tentang bukti baru mastermind Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pembunuh sebenar ke atas Ang Tan Tuyah Sharibu, maka Tommy Thomas mengutuskan seorang Timbalan Pendakwa Raya Umum Kerajaan Malaysia untuk menemu bual rakan Azila Hadri di Australia iaitu Sirul Azhar. Pendedahan oleh Tommy Thomas menyatakan Statutory Declaration Azila Hadri itu adalah sangat-sangat benar, sangat-sangat accurate, serupa dengan pendedahan oleh Sirul Azhar di Australia. Tommy Thomas menyatakan benar apa yang dikatakan oleh Azila Hadri. Sirul Azhar mengaku Datuk Seri Najib Tun Razak berperanan sangat penting mengarahkan kedua-dua bekas polis elit itu, bekas polis komando itu, iaitu Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk bom sifo Ang Tan Tuyah Sharibu 15 tahun lalu di dalam negara Malaysia dengan sangat kejam, dengan sangat zalim, dengan sangat sadis. Maka ini telah menyebabkan pendedahan baru oleh Tommy Thomas selaku bekas peguam negara yang menyiasat skandal pembunuhan Datuk Seri Najib Tun Razak ke atas Ang Tan Tuyah Sharibu menggemparkan percaturan kuasa politik Malaysia Pak Cik Majid. Persoalan yang perlu kita analisis, siapakah Tommy Thomas? Tommy Thomas ini, saya ingin maklumkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang dok beria-ia mahu bergabung dengan Datuk Seri Anwar, yang dok beria-ia nak bergabung dengan DAP. Saya ingin ulang semula. Tommy Thomas adalah peguam rasmi kepada Lim Guan Eng dalam skandal rasuah. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang dan bekas Menteri Keuangan di Putrajaya itu. Tommy Thomas merupakan rakan baik pro Anwar Ibrahim sehingga Anwar Ibrahim memujuk Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 untuk menerima nama Tommy Thomas untuk dilantik sebagai peguam negara setelah Pakatan Harapan dan DAP menjadi kerajaan di Putrajaya. Najib Razak nak sangat bergabung dengan Anwar dan DAP kan? Suka bodohkan diri sendiri,
suka masuk perangkap politik sendiri. Bergabunglah dengan Anwar dengan DAP kalau kau mau masuk penjara Sungai Buloh dengan lebih cepat dalam isu skandal pembunuhan Altan Tuya Syaribu ini. Pakcik makcik, Tommy Thomas adalah orang parti DAP, orang Anwar Ibrahim. Tapi bodohnya bosku Najib ni, pembunuh utama Altan Tuya Syaribu itu, mahu bergabung dengan Anwar dan DAP. Ini adalah sama seperti menjerut kepala sendiri, memenggal kepala sendiri Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi iyalah, ini semua jalan mati untuk bosku Najib. Dia mahu bergabung dengan Tun Dr. Mahathir. Ada kes 1MDB yang confirm masuk penjara Sungai Buloh, yang tidak mahu ditutup oleh Tun Dr. Mahathir. Mahu bergabung dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Ada kes pembunuhan Altan Tuya yang sudah kantoi setiap hari sampai bosku Najib tidak boleh tidur malam, stres, tertekan. Terbayang-bayangkan wajah Altan Tuya Syaribu yang dia bom C4 itu, pakcik makcik. Rosmah pun dengar-dengar tak boleh tidur. Betul kan? Oh, Rosmah Mansur, jangan konon kau bersembunyi barung. Oi, penyamun 1MDB, pembunuh Altan Tuya. Saya ingin ingatkan kepada pakcik-makcik, semua saksi-saksi utama dalam kes pembunuhan Altan Tuya Syaribu ini tidak berani disaman sivil maupun disaman fitnah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sejak tahun 2006. PI Bala, bekas polis perisik, polis penyiasat, polis yang diarahkan di era pemerintahan Datuk Seri Najib dan UMNO BN untuk menangkap, untuk menembak, untuk menculik, untuk bom C4 Altan Tuya Syaribu bersama TAS yang wajib dipenuhi oleh Sirul Azhar dan Azila Hadri. PI Bala itulah antara orang pertama yang paling berani dalam negara Malaysia membongkarkan jenayah besar Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai pembunuh utama ke atas Altan Tuya Syaribu. PI Bala tu pakcik-makcik sampai mati tidak disaman fitnah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Azila Hadri yang membongkarkan bukti baru juga pada tahun 2019 yang lalu tidak disaman fitnah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sampai sekarang. Azila Hadri masih hidup dalam penjara Kajang, Selangor. Sirul Azhar bersembunyi dan dilindungi oleh kerajaan Australia. Datuk Seri Najib Tun Razak takut terkencing-kencing, tidak berani saman fitnah. Sirul Azhar, bekas polis upahan yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk culik, untuk tembak, untuk bom C4 Altan Tuya Syaribu, perempuan simpanan kesayangan, skandal hubungan sulit bosku Najib di luar negara, pakcik-makcik. Paling memalukan dan paling melucukan, Datuk Seri Najib bersama Tan Sri Syafiee Abdullah, peguam yang dibayar menggunakan duit 1MDB 9 juta ringgit Malaysia itu, duit rompakan 1MDB itu, bosku Najib mengugut, memberi amaran, memberi last warning dan memberi notice of demand kepada Tommy Thomas untuk memohon maaf dan menarik balik pendedahan terbaru, bukti baru. Tommy Thomas membongkarkan peranan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai mastermind membunuh bom C4 Altan Tuya Syaribu dalam negara Malaysia. Saya kira dalam kes ini saya perlu bersetuju dengan Tommy Thomas, pakcik-makcik Oto Aro. Kerana lebih 32 juta rakyat Malaysia memang tahu Datuk Seri Najib Tun Razak adalah mastermind, pembunuh utama
ke atas Ang Tan Tu Yah Sharibu yang pernah didedahkan oleh mendiam PI Bala, oleh Sirul Azhar, oleh Azila Hadri, oleh ramai saksi-saksi yang masih hidup dalam negara Malaysia ini. Hatta Tun Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, DAP Pakatan Harapan, media-media antarabangsa di luar negara dan media tempatan dalam negara Malaysia membongkarkan Datuk Seri Najib Tun Razak adalah mastermind pembunuh utama ke atas Ang Tan Tu Yah Sharibu sejak tahun 2006. Tetapi semua orang itu tidak disaman fitnah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, pakcik-makcik. Pembunuh bersiri, penyamun bersiri, penyangak bersiri bernama Datuk Seri Najib Tun Razak ini tidak boleh tidur malam kerana kes Ang Tan Tu Yah Sharibu. Dia bersembunyi ke dalam lubang cacing sekalipun, Ang Tan Tu Yah Sharibu akan terus menghantui kehidupan Datuk Seri Najib Tun Razak dan kehidupan Rosmah Mansor, pakcik-makcik. Lambat atau cepat, silap-silap Ang Tan Tu Yah Sharibu akan membalas dendam ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak dan Rosmah Mansor, sekalipun Ang Tan Tu Yah Sharibu sudah mati dibunuh menggunakan bom C4. Silap-silap, hantu Ang Tan Tu Yah Sharibu akan terus membalas dendam ke atas bosku Najib dan bosku Rosmah yang merupakan watak utama dikaitkan sebagai pembunuh mastermind ke atas Ang Tan Tu Yah Sharibu pada tahun 2006 lalu. Silap-silap, Datuk Seri Najib dan Rosmah Mansor terjun daripada bangunan rumah banglo mereka untuk bunuh diri sendiri, pakcik-makcik, kerana tidak tahan dikejar oleh roh mendiang Ang Tan Tu Yah Sharibu. Itulah balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapatkan jawatan Perdana Menteri, untuk menjadi kaya raya bilion A dan trilion A. Bosku Najib dan Rosmah, suami isteri pembunuh bersiri itu, kantoi dan terus kantoi dalam dunia ini menjadi pembunuh bersiri, mastermind yang bom C4 Ang Tan Tu Yah Sharibu dalam negara Malaysia. Sepandai manapun bosku Najib bermain wayang politik untuk menipu, untuk memperbodohkan, untuk mengugut sesiapa sahaja dalam negara Malaysia, kebenaran ini tidak boleh ditutup, tidak boleh disembunyikan. 7 keturunan Datuk Seri Najib dan Rosmah Mansor, pakcik-makcik. Hanya orang bodoh dan orang tolol serta orang gila yang percaya dengan kata-kata pembunuh bersiri dan penyambung bersiri bernama bosku Najib dan bosku Rosmah itu, Oto Arung, pakcik-makcik, anak-anak muda sekalian. Saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas ingin mengesahkan pendedahan terbaru oleh Tommy Thomas yang menyatakan Datuk Seri Najib Tun Razak memainkan peranan penting sebagai mastermind bom C4 dan menculik serta menembak kepala Ang Tan Tu Yah Sharibu pada tahun 2006 berdasarkan saksi-saksi utama Sirul Azhar di Australia dan Azila Hadri yang berada dalam penjara Kajang Selangor itu adalah satu kebenaran, adalah satu pendedahan yang sangat-sangat sahih, 100%, accurate 100%, yang mana saman sivil, notice of demand Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Syafiee Abdullah ini akhirnya memerangkap Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya ingin ingatkan kepada bosku Najib dan Tan Sri Syafiee Abdullah, notice of demand saman 10 juta ringgit ke atas Tommy Thomas itu adalah perangkap diri sendiri. Sememangnya kes berprofil tinggi ini, skandal pembunuhan paling gempar di dunia, melibatkan nama Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi mengarahkan Sirul Azhar, Azila Hadri, PI Bala untuk bom C4 Ang Tan Tu Yah Sharibu pada tahun 2006 lalu. Hakikatnya, kes ini jika dibuka dalam Mahkamah Malaysia semula, maka Datuk Seri Najib tidak boleh tidur malam. Sememangnya ramai saksi yang masih hidup. Sirul Azhar di Australia boleh dibawa pulang ke Malaysia oleh Tommy Thomas, oleh rakyat Malaysia untuk menjadi saksi utama Datuk Seri Najib Tun Razak sememangnya pembunuh bersiri yang mengarahkan Sirul Azhar untuk bom C4 Ang Tan Tu Yah Sharibu. Azila Hadri belum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, pakcik-makcik.
Ini boleh menjadi bom jangka besar. 2 orang saksi utama yang masih hidup boleh membantu Tommy Thomas untuk menang dalam kes saman sivil ini. Saya kira bukan Tommy Thomas yang perlu minta maaf dalam kes pembunuhan Altantu Yasharibu, kerana Tommy Thomas bukan orang penting yang mengarahkan pembunuhan Altantu Ya itu, pakcik-makcik. Yang mengarahkan pembunuhan Altantu Yasharibu itu adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Tommy Thomas tidak bersalah dalam kes pembunuhan Altantu Yasharibu ini. Buat apa pula Tan Sri Shafie Abdullah dan bosku Najib mahu saman sivil Tommy Thomas? Rakyat Malaysia dan seluruh dunia sedang mentertawakan bosku Najib, pakcik-makcik. Sangat-sangat lawak ya. Mastermind pembunuh bersiri utama yang kantoi, menculik dan bom C4 Altantu Ya mahu saman orang yang mendedahkan kebenaran ini. Bosku Najib yang perlu minta maaf kepada rakyat Malaysia, kepada bapa Altantu Yasharibu, kepada anak Altantu Yasharibu, kepada seluruh dunia yang menjadi saksi utama. Bosku Najib berperanan penting menculik dan membunuh serta bom C4 badan jasad Altantu Yasharibu yang ketika itu mengandung pada tahun 2006 lalu. Pakcik-makcik, bosku Najib jangan berlagak seperti Tuhan, seperti malaikat, berlagak seperti Nabi yang suci, sedangkan dia adalah pembunuh bersiri yang tidak boleh menafikan kebenaran ini. Dia berperanan penting dalam pembunuhan Altantu Yasharibu. Jufazli Syamat ini pun, bosku Najib tidak berani saman fitnah. Sudah 1 juta kali saya mengesahkan kebenaran ini sebagai penganalisis politik bebas. Ia adalah sangat-sangat benar, pakcik-makcik. Percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak, suka ataupun tidak, macai-macai bosku Najib dalam parti UMNO penyamun dan pembunuh itu, kebenaran ini sememangnya bosku Najib terus kantoi untuk tahun 2021. Dia ialah pembunuh yang menjadi mastermind mengarahkan Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk menculik dan membunuh serta bom C4 Altantu Yasharibu. Rest in peace Altantu Yasharibu. Kami rakyat Malaysia dan manusia di seluruh dunia akan terus menuntut justice untuk mendiang Altantu Yasharibu. Walaupun beliau bukan warga negara Malaysia, tapi atas dasar kemanusiaan, atas rasa empati dan simpati kepada anak mendiang Altantu Yasharibu, ayah mendiang Altantu Yasharibu dan keluarganya, saya Jufazli Syamat sebagai generasi baru bersetuju dengan kebenaran pendedahan Tommy Thomas bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memainkan peranan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting sebagai mastermind yang mengarahkan Sirul Azhar dan Azila Hadri, bekas polis-polis elit komando kerajaan Malaysia, untuk menculik, untuk menembak, untuk membunuh serta bom C4 Altantu Yasharibu di dalam negara Malaysia. Saya menggesa dan mendesak pihak penguatkuasaan undang-undang, polis diraja Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendakwa Raya di era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membuka kes pembunuhan berprofil tinggi ini melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi lagi bom C4 Altantu Yasharibu dalam negara Malaysia pada tahun 2006 lalu. Saya menggesa dan mendesak untuk institusi kehakiman Malaysia berani menegakkan prinsip rule of law ini, bahawa tidak ada sesiapa hakim di dunia ini yang boleh menyelamatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi dibongkarkan oleh Tommy Thomas bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak itu berperanan penting dalam kes mengarahkan Sirul Azhar dan Azila Hadri untuk menculik dan bom C4 Altantu Yasharibu. Polis diraja Malaysia dan institusi kehakiman Malaysia, saya ingin ingatkan, sekalipun kes ini ditutup untuk menyelamatkan Datuk Seri Najib Tun Razak, rakyat Malaysia akan terus menghakimi
dan menghukum Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai pembunuh utama, pembunuh bersiri, mastermind yang menculik dan bom C4 mendiang Al-Tan Tu Yasharibu. Saya amat yakin dan percaya jika kes Datuk Seri Najib Tun Razak ini terus diselamatkan, maka bosku Najib akan terus ketagih sebagai pembunuh bersiri, penjenayah, pembunuh nombor 1 di dunia yang akan terus ketagih untuk membunuh sesiapa sahaja di dalam negara dan luar negara. Sebab itu prinsip rule of law, prinsip justice ini perlu ditegakkan walaupun terlalu pahit untuk ditelan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, Rosmah Mansor dan 7 keturunannya di negara ini. Adalah berdosa besar pakcik makcik dalam Islam mempertahankan dan menyelamatkan pembunuh bersiri bernama Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi lagi hari ini menjadi mastermind bom C4 Al-Tan Tu Yasharibu. Ini memburukkan imej negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini memburukkan imej institusi kehakiman Malaysia di mata Allah, di mata negara-negara di seluruh dunia, sehingga institusi kehakiman Malaysia dipersoalkan keadilan, kebebasannya serta prinsip keadilan yang terus dipersoalkan oleh rakyat Malaysia dan masyarakat global. Polis Diraja Malaysia juga terus dipertikaikan dan dipersoalkan integriti siasatan ke atas kes Al-Tan Tu Yasharibu ini yang terus tertangguh 15 tahun pakcik makcik. Al-Tan Tu Yasharibu masih tidak tenang di alam kubur sana kerana beliau tahu yang membunuh beliau adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Allah Subhanahu Wa Taala tahu, pakcik makcik, para malaikat tahu. Yang membunuh Al-Tan Tu Yasharibu itu adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka atas nama prinsip rule of law, atas nama the supremacy of federal constitution, atas nama kebenaran dan keadilan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama kepentingan rakyat, kepentingan nasional di peringkat antarabangsa, saya menggesa Polis Diraja Malaysia dan institusi kehakiman Malaysia untuk menangkap, untuk memenjarakan dan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Jika Azilah Hadri dan Sirul Azhar yang diarahkan dan diupah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di dalam negara ini, kenapa institusi kehakiman Malaysia takut mahu menjatuhkan hukuman mati kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, pembunuh utama yang menjadi mastermind ke atas kes mendiang Al-Tan Tu Yasharibu ini? Ayo, polis-polis yang amat saya hormati dan para hakim yang bijaksana lagi mulia, jangan humban diri anda semua ke neraka Jahannam untuk ikut kebodohan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sudah tiba masanya kebenaran ini perlu ditegakkan agar ia menjadi pengajaran kepada generasi baru, kepada generasi lama. Membunuh orang itu atas nama kepentingan untuk mahu menjadi Perdana Menteri, untuk menjadi billionaire, untuk menjadi trillionaire seperti Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah adalah dosa besar, diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah, diharamkan oleh semua agama di dunia ini. Kita adalah manusia, kita bukan iblis, kita bukan syaitan, kita bukan dajjal pakcik makcik untuk gembira bersekongkol bersama Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi mengarahkan Sirul Azhar, Azilah Hadri dan mendiang PI Bala untuk menculik dan bom C4 Al-Tan Tu Yasharibu pada tahun 2006 lalu di negara ini. Untuk membersihkan nama institusi kehakiman Malaysia, institusi Polis Diraja Malaysia dan nama Malaysia di peringkat antarabangsa di seluruh dunia, Datuk Seri Najib Tun Razak perlu dipenjarakan, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati seperti mana Sirul Azhar dan Azilah Hadri
dijatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana bersekongkol dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, bom C4 Al-Tantuya Syaribu. Kebenaran adalah tetap kebenaran Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekalipun kamu mahu selamat di dunia ini, di alam kubur, di alam barzah, di padang mahsyar, di neraka jahanam, di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu Datuk Seri Najib Tun Razak tidak akan selamat dunia dan akhirat. Game is over, bosku. Pembunuh bersiri, penyamun bersiri yang kantoi, bom C4 Al-Tantuya Syaribu di dalam negara Malaysia ini. Terus hidup suara keramat rakyat. Terus hidup suara kebenaran. Terus hidup keadilan institusi kehakiman Malaysia dan institusi Polis Diraja Malaysia di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, Pak Cik Makcik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.